Okey, untuk awak penyelesaian segitiga, hari ni kita buat ulang kaji penyelesaian segitiga bagi yang baru masuk tu. Okey, penyelesaian segitiga ni ada melibatkan bentuk petua yang pertama, petua sinus, petua cosinus dan juga luas segitiga. Yang ada 3 ni je bentuk penyelesaian segitiga ni. Okey. Kalau petua sinus dia baru masuk. Okey, kalau petua sinus diberi 2 sudut dan panjang satu sisi. Okey, kalau sinus ni cikgu dah bagi awak formula masa awak form 4 kalau awak masih ingat. Sinus awak kena ada 2 panjang dan 2 sudut. Okey, kita bolehlah guna formula petua sinus ni. Okey. 2 panjang 2 sudut, tak kisahlah antara satu sudut yang nak dicari ataupun satu sudut diberi ataupun salah satu daripada 4 perkara ni dia akan kosongkan untuk awak. Tapi yang pentingnya awak kena ada 4 perkara ni lah. Okay. So kita akan gunakan petua sinus ataupun petua sin. Okey. Kalau petua cosinus, okey, diberi panjang 2 sisi dan 1 sudut kandung. Lambat pula masuk Alia. Okey. Empat orang je lagi tak masuk ni. Okey, kat mana dah kita tadi? Kalau petua sinus kita kena ada 3 panjang dan 1 sudut. Okey, tak kisahlah antara 4 perkara ni juga dia akan kosongkan salah satu lah. Okey. Okey, luas segitiga kita kena ada, okey segitiga macam tu, sama ada sudut A dengan B. Okey, panjang, 2 panjang dan 1 sudut yang dikepit oleh panjang tersebut. Okey, bolehlah kita cari luas segitiga menggunakan formula inilah. Setengah AB darab sin C. Okey. Alhamdulillah. Okey, kalau petua sin, formulanya ialah A per sin A sama dengan B per sin B ataupun C per sin C. Okey, kalau petua cosine, A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Okey, kalau ini cos A, sini A kuasa 2 lah. Kalau sini B kuasa 2, ini cos B. Dia bergantung kepada segitiga tersebut lah. Kalau sini C kuasa 2, sini mesti cos C. Dan kat sini dia sama ni. Kalau sini dah A, sini BC, sini akan jadi 2 BC lah. Kalau sini AC, sini akan tolak 2 AC. Awak tengok formula dia lebih kurang saja. Okey. Kalau luas pula setengah AB sin C, sudut yang dikepit ialah dekat C lah. Okey, gambar rajah dia akan jadi lebih kurang macam ni. Ini A, ini B, ini C. Okey, sudutnya yang ada di sini. Untuk formula yang pertama. Okey, kalau formula yang kedua, sudut yang kita ada adalah di sini. Okey, sebab itu dia ambil AC. Setengah A darab C darab sin B. Sebab dia sudut yang dikepit tu adalah untuk luas kita lah. Satu lagi formula yang cikgu, ini apa ni? Diberi panjang 3 sisi rumus Heron. Okey, rumus Heron ni cikgu kurang nak beri penekanan sangat sebab ini dalam bentuk ini yang barulah yang KSSM punya. Okey. Rumus Heron. S sama dengan S tolak A, S tolak B, S tolak C, punca kuasa 2. Okey, ini luas. Kita tengok sedikitlah rumus Heron ni. Cikgu rasa yang ini cikgu tak ni sangat sebab tertinggal kot. Rumus Heron, sekejap cikgu tengok buku teks ni.
Mana dia tunjuk rumus heron ni? Okey, ini contoh yang ni ada rumus heron kat sini. Okey, cuba kita tengok menggunakan rumus heron 5.2 tambah 7.967 tambah 10.24 bahagi 2. Okey, kita tengok. Kat mana dia punya 5.2? Ni 5.2 kita. 7.967 di mana? Y. Okey, sini 7.927 ni Y Nampak tak ni Y mana? Ni Y. Okey. Kemudian 10.24. 10.24 ialah BC. Sini 10.24. Okey. Dia ada 3 panjang sekarang. Kalau berdasarkan rumus heron tadi, kita tengok balik rumus heron. Okey. S sama dengan A tambah B tambah C bahagi dengan 2. Okey. Dia panjang ketiga-tiga ni, ketiga-tiga segitiga tersebut dia tambahkan kemudian dia bahagikan dengan 2. Nampak ni? Ini tambah ini bahagikan dengan 2 dia dapat S. 5.2 tambah 7.967 tambah 10.24 bahagi 2 dapat S. Kemudian untuk mengira luas dia akan guna punca kuasa 2 S. Formula dia tadi punca kuasa 2 S sama dengan S tolak tolakkan ketiga-tiga nombor ini. 5.2, 7.927 tolak 10.24. S tolak A, S tolak B, S tolak C. So punca kuasa 2 dapatlah dia punya luas iaitu 20.4. Ataupun kalau yang ini dia guna luas segitiga setengah AB darab sin C tu juga dapat samalah 20.4. So kita ada 2 kaedah lah di sini untuk mencari luas. Okey, cikgu nak tanya awak, kenapa kita tak boleh guna kaedah setengah luas segitiga kan? Setengah darab tapak darab tinggi. Kenapa tak boleh guna formula tersebut? Nak nanya ni. Tak boleh jawab? Kenapa dia memperkenalkan formula tersebut? Kenapa kita tak guna setengah darab tapak darab tinggi? Sebab nak tahu sudut dia. Sebab kita dah tahu sudut dia. Nak cari sudut dia juga. Separuh lah. Tak berapa tepat lagi. Sebab segitiga ni bukan segitiga tegak. Dia segitiga mungkin condong gini. Kalau segitiga tegak, kalau segitiga tu segitiga tegak macam ni, bolehlah setengah darab tapak darab tinggi. Tapi disebabkan segitiga tu dia macam-macam keadaan. Dia tak cakap pun segitiga tegak. So kita tak ada tapak, kita tak ada tinggi. Sebab itu kita ambil panjang dia. Sini A, sini B, sini ada sudut. Sebab itu kita guna formula setengah AB sin C lah. Kalau kita ada tiga-tiga panjang, kita boleh juga mencari luas dia menggunakan rumus heron tadi. Tapi sebelum tu kita kena cari dulu dia punya S lah. Dah sampai situ, sudahlah. Kita tengok soalan yang cepuk emas lah biasanya. TP1, TP2, TP3 ni soalan yang senang. Kita terus kepada soalan nombor 4 kita tengok soalan nombor 4 macam mana nak selesaikan dia. Ini cikgu masukkan dalam. Cikgu masukkan dalam Jamboard sekejap.
Apa nak pasang jam? Sekejap Dia masukkan soalan ni sekejap. Okey, kita tengok soalan yang nombor 4. Nampak soalan nombor 4? Dekat awak punya skrin. Okey, soalan nombor 4. Diberi segitiga XYZ dengan keadaan sudut X ialah 42.2 darjah. X sama dengan 10, Z sama dengan 13.4. Lakar dua segitiga yang mungkin. Okey, bila soalan macam ni, macam mana awak nak buat? Dia nak dua. Okey, awak lukis je lah segitiga tersebut. Kalau dia kata sudut X tu 42, lebih kurang je lah awak lukis. Awak ambil pembaris, awak lukis. Pembaris Ni saya ingat ni. Cikgu katakan X kita macam tu. Okey. Bila segitiga, lukislah segitiga. Okey, cikgu katakan X cikgu kat sini 42.2. Okey. Kemudian dia kata X tu panjang dia 10. Maksudnya 10 tu mesti menghadap dia lah. Sebab ini adalah sudut X. Ini 10 X punya. Kemudian Z dia kata 13.4. Nak letak kat mana 13.4? Kat sinilah cikgu letak, katakan sini lagi macam sini lagi panjang je, sorry. So cikgu letak kat sinilah 42.2. Sini 10. Sini ubah menjadi 13. Sebab dia lagi panjang kan. Okay, so cikgu ubahlah 42.2, 10. Ini menjadi 13.4. Ni Z, maksudnya sini Z lah. Okay. Okay, dia suruh lukis dua bentuk segitiga yang mungkin. Okay, mungkin macam ni. Okay, mungkin lagi macam mana? X tu 42. Okay, kalau cikgu nak lukis X tu 42, mungkin cikgu buat sebab 13.4 tu lagi panjang daripada 10 kan. Cikgu buat gini pula. Pendek sikit. Ini sudut yang sama 42.2. Ini ialah 10. Ini ialah 13.4. Okey. Macam mana lah. Yang awak rasa dia boleh menjadi, yang ini dengan syarat yang ini wajib sudut dia 42.2. Yang ini patutnya lagi panjang daripada sinilah. Okey, so dia suruh lukis dua. Lakar dua. Okey, bila lakar ni dia boleh menjadi apa-apa bentuk sahajalah. Yang pentingnya yang ini kena lagi panjang daripada yang ini. Okey. Boleh Ni macam nak sama panjang je. Bila awak buat gitu sikit, awak buat gitu sikit je. Okay. Ubahlah, ubah dengan masa sendiri. Itu tak ada apa-apa pun. Okey. Kalau cikgu ubah yang ni, pendekkan sedikit. Sebab dia kata 10 je. Ini sudut Z lah. Okey, cari sudut Z yang mungkin. Okey, dia suruh cari sudut Z. Okey, Z. Kalau kita gunakan gambar rajah yang pertama ni. Z ni.
Kita Z ni sudut dia suruh cari, ada satu sudut yang diberi, ada dua panjang yang diberi. Okey, dua panjang, dua sudut bermaksud kita akan gunakan formula sin. Okey, ingat balik formula sin ialah A per sin A sama dengan B per sin B. Okey, tapi kalau dia minta sudut, pastikan awak transferkan formula ini menjadikan sudut tu berada di atas lah, supaya memudahkan awak punya pekerjaan lah. Sin A per A, bila cikgu terbalikkan, ini pun kena terbalikkan lah. Sama dengan sin B per B. Nampak? Yang ini naik atas, yang ini pun kena naik atas juga, wajib. Okay. So soalan dia sekarang sin Z apa dengan panjang dia 13.4 sama dengan sin B. Sin 42.2 bahagi dengan 10. Boleh Betul sin. A per sin A sama dengan B per sin B, ataupun sin A per A sama dengan sin B per B. So apa yang perlu awak buat, kita nak dapatkan nilai Z ini alihkan dulu ke sini jadi operasi darab. Sin 42.2 bahagi dengan 10 darab dengan 13.4. Okey, ini masih lagi sin Z masih lagi sin Z. Kita baru alihkan 13.4 ini. Berapakah dapat tu kat situ? Berapa? Sin 42.2 bahagi 10 darab dengan 0.9, betul? Betul. Okey. Ini masih sin Z sama dengan 0.9. Dia cuma nak Z saja. So sin ni kena transfer ke sini, dia menjadi operasi sin inverse sin inverse 0.9. Shift sin 64.17. Betul? Awak tekan kalkulator tak? Cikgu. Ya. Yang sin tu 0.98. 986. 0.986 Ya. Sekejap Sin 42.2 bahagi dengan 10 darabkan dengan 13.4. Berapa awak dapat, Syed? 0.986. Awak tak buat direct Buat direct lah. Cuba tekan balik sin 42.2 bahagi 10 darab dengan 13.4. Tadi saya buat per. Jangan gunakan per. Tolong bila dia ada per satu je, tukarkan dia menjadi bahagi ni. Jangan tekan per dalam kalkulator awak. Nanti dia tekan lain tau. So kalau awak tekan bahagi 10 darab dengan 13.4, awak akan dapat 0.9 saja. Okay. Seboleh-bolehnya benda yang A, B, C dekat kalkulator awak tu, tolong gunakan seminimum yang mungkin. Dah tak boleh sangat baru tekan benda tu. Kalau nampak per tu, tolong tekan bahagilah. Kadang-kadang kalau awak salah tekan benda ni, dia akan mengubah nilai di sini. Betul dapat 0.9 kan? 64.17 darjah. Okey. Teruskan cari nilai Z yang mungkin. Okey. Okey, kalau Z tu macam tu gayanya. Kalau Z ni macam ni gayanya ni. Ni awak belajar matematik moden ni. Z ni, ini sudut tirus betul? Kalau gambar rajah yang pertama ni, Z ni sudut tirus kan? Sekarang matematik moden awak tajuk apa? Matematik moden awak dengan Cikgu Nuraini Jusoh.
Tajuk apa sekarang? 5A, tajuk apa? Oh, 5A. Amira, tajuk apa sekarang matematik moden Amira? Chapter 6. Chapter 6 tajuk apa Sekejap, saya tengok. Trigo betul? Trigo betul? Trigonometry. Okey, trigonometry. Okey. Bila trigonometry awak kena ingat kalau Z gambar rajah kita yang pertama ni, sudut kita dekat sini kita dapat 64.17. Tapi kalau gambar rajah kita yang nombor 2 ni, awak nampak tak Z dia ni? Ini dah masuk sukuan ke berapa ni trigo awak belajar? Sukuan ke berapa tu gambar rajah kedua tu? Dah lebih 90 darjah tu. Dua kod, bukan dua kod, memang dua lah. Ini dah masuk sukuan yang kedua lah. Ini maksudnya kita punya sudut, apa dipanggil dah, sudut panduan kita lah. Ni sukuan pertama. Jadi kita mesti ada dua jawapan lah di sini. Z yang mungkin, sebab itu soalan dia tanya Z yang mungkin. Ini dah masuk sukuan yang kedua. Kalau sukuan kedua, macam mana kita nak tahu dia punya sudut? Dah belajar dah ni, matematik moden. Dia ada kolaborasi di situ. 64.17. Kalau sukuan kedua nak buat macam mana? Semua tak menjawab ni. Kita buat kat sini ya. Sukuan kedua. Tak ingat baru belajar. 180. 180 Tolak. tolak 64.17 kan? Bagus Arsyad lah. Arsyad belajar dengan Cikgu Rosita Sukuan pertama awak ialah 64.17. Sukuan kedua bila dia masuk sukuan kedua sebenarnya 64.17 tu di sini. Jadi yang awak lukis tadi adalah sudutnya, kita nak tahu sudut sini sampai sini. Sebab itu sukuan kedua Z dia tu mungkin 64.17 ataupun sukuan kedua 64.17 180 kena tolakkan dengan 64.17 dapat berapa? Berapa dapat? 115.83. Okey, ini ialah nilai Z yang mungkin lah. Sebab dia tanya yang mungkin. Kita mungkin ada dua kemungkinan lah Z kita. Ni kan Z juga ni. Okey, biasanya trigo tu dia ada kolaborasi dengan matematik moden awak. Lebih kurang sama je. Bukan lebih kurang sama, dia memang sama pun. Dia memang duduk main kalau segitiga ni sukuan pertama dengan sukuan kedua punya. Boleh Okey, hitung luas segitiga XYZ yang sudut Z yang untuk sudut Z yang cakar. Maksudnya dia nak sudut Z yang cakar. Maksudnya yang inilah kan. Kalau yang tadi yang kita lukis sudut Z dia tirus. Tirus macam ni. Okey. Sukuan pertama sudut tirus. Sukuan kedua sudut cakar. Okey, dia nak luas dia. Okay, nak guna formula apa ni? Formula luas segitiga lah. Okey, untuk sudut Z. Tadi sudut Z tu kita dah ada di situ ialah sudut Z yang kat sini dia kata gunakan sudut yang cakar. Okey, Z tadi kita dapat dekat sini ialah 115.83. Kita ada panjang sini dan sini. Kita tak ada sudut yang kepit kat sini. Macam mana kita nak cari sudut yang di sini? Sini 42.2. Sini 115.83 yang kita dapat tadi ni. Macam mana kita nak cari sudut sini? Hasil tambah sudut dalam segitiga berapa?
Sini cikgu buat X. Ini X kan dia? Ini Z. Ini Y lah. Cikgu buat Y. Okay. Macam mana nak cari sudut Y? 180 tolak 42.2 tolakkan dengan 115.83. Sayang oi. Sudut salam segitiga kan? 180. Okay. So tolakkan. Berapa dapat sudut kat atas ni? 21.97. 21.97. Okey. Sudut yang dikepit ialah 21.97. Jadi luas segitiga formulanya ialah setengah AB sin C. Sin C ni ialah sudut yang dikepit. So AB-nya ialah inilah. Okey, setengah darabkan dengan 13.4 darabkan dengan 10 darabkan dengan sin 21.97 lah yang kita dapat tadi. Okey, ini boleh tekan direct lah kalkulator awak. 13.4 darab dengan 10 darab dengan sin 21.97. Dengan dulu bahagikan dengan 2. So awak akan dapat berapa? 25.066. 25.07 lah. Kita bundarkan dia. Sentimeter square. Sebab luas kan? Okay. Lupa. Jangan selalu letak hashtag ni. Hashtag ni cikgu. Cikgu tak apa. Awak janganlah letak. Tinggal macam tu je jawapan awak. Semalam awak masuk tak yang matematik punya tu? Cikgu Kuzam semalam. Yang cikgu Razi tampus. Masuk. Okay. Kan dia cakap kan hashtag tu jangan letak. Okay. Dia adalah salah seorang penanda sebenarnya. Kuzam tu. Dan sini penggubal buku awak juga kot. Penggubal buku teks awak kan ada tak nama cikgu Kuzam? Okay. Boleh tak soalan ni? Ini adalah salah satu contoh lah soalan penyelesaian segitiga. Okay, ini menggunakan formula apa ni? Sin sahaja tadi. Kita tak jumpa lagi yang menggunakan formula cosine. Okay, kita tengok pula contoh yang nombor 5 ini. Raja di sebelah menunjukkan 5 titik A, B, C, D dan E yang membentuk sisi 4. A, B, C, D, E yang membentuk sisi 4. 1, 2, 3, 4, 5. Yang membentuk sisi 4. Oh, B, C, D ni garis lurus lah Okey, ni dah cakap dah. B, C, D ialah garis lurus. Sudut ACB ialah sudut cakar. Okey, maksudnya sudut dekat sini ni mesti lebih daripada 90 darjah lah. Ni dia kata ACB. Tempat dia berada di huruf yang tengah ACB cakar. Luas segitiga ADE ialah 20. ADE luas ini. Ini dia bagi 20. Dia suruh cari panjang AD. Okey, dia suruh cari panjang AD. AD berada di sini. Okey, sekarang kita nak cari menggunakan formula apa? Awak ada formula sin, awak ada formula cos. Nak cari panjang yang ini. Okey. Sekarang awak ada
Okey, sebelum awak boleh dapat yang ini, cikgu rasa awak kena guna dulu segitiga ABC ni, cari dulu panjang BC ni. Garis lurus, sudut cakar. Okey, ada idea? Ada idea tak? Tak ada yang ada idea? Itulah awak ni. Okey, tak apalah. Cikgu bagi idea kat awak Dekat sini awak ada panjang. Awak tengok segitiga ni je dulu. ACB, ABC ni. Yang ini tak payah tengok lagi. Andaikan dia tak ada, tutup dulu sekejap. Okay, so sini ada panjang, ni ada panjang, dua panjang, ada satu sudut. Okay, lepas tu dia kata ini sudut cakar. Cuba kita cari sudut cakar ni. Info yang dia bagi ni, kita cari. Dua panjang, satu sudut yang diberi, satu sudut nak cari. So boleh-bolehnya guna petua sin. Mesti ada petua sin kita. Kita nak cari sudut kan? Okay, kita cari dulu sudut kat sini. Sudut sin, sudut apa ni kita nak? Sudut C lah. Sin sudut C per berapa? Dia mesti per dengan yang panjang di depan dia Depan dia panjangnya 9 kan? Sama dengan sin ini yang kita guna yang ada. Sin 30. Per berapa sekarang? 5. 5. Depan dia 5 kan? Okey, 30 depan dia 5. Okey, per 5. So, sin sudut C sama dengan sin 30 per 5 darab 9. Kira dulu. Bahagi 5 darab 9. Dapat berapa? 0.9. 0.9. Kita tak nak sin cik, kita nak sudut C saja. So sin inverse 0.9 tersebut. $64.16. 64.1 158. 158 16 lah. 16 Okey, kena ingat dia kata C ni ialah sudut cakar. Dia dah masuk sukuan yang kedua ni. Maksudnya nak buat apa ni? Ni bukan sudut di sini ni. Jawapan ini ialah jawapan di sebelah dia sebenarnya, di sini. 64.16. Jawapan yang sini berapa sepatutnya? Tolak 180 tolak 64.16. Okey, berapa dapat sudut cakar di situ? $115.84. 115.84. Okey, 115. Okey, so kita dah dapat sekaligus dua sebab ini kan garis lurus. So sebenarnya yang kita dapat ini ialah di sebelah dia. Ini kita pinjam ni. Ni ingat balik trigo awak belajar Math Modern pun dah ada ni benda ni. So sebenarnya kita pinjam dengan sebelah sini. So jawapan ini ialah 115.84 lah di sini. Aku cikgu tulis dulu. 115.84. Hijau sikit ni. Okey, situ 115.84. Okey, situ 64.16. Okay, sekarang ni kita guna ACD pula. ACD pula kita nak guna apa ya? Panjang ni dah ada, panjang ni dah ada, sudut ni dah ada. Okey, kita guna segitiga yang besar pula. Kita guna cos. Biasanya sin tu dia guna sekali, cos dia akan guna sekali untuk soalan yang ini lah.
Okey, so cikgu lukis balik segitiganya, ini A, ini B, ini C. Ya, cikgu dapat tak BC berapa? Oh, tak dapat lagi. Nak guna sign, sini tak ada. Sini tak ada sudut juga. Okey, tak boleh juga Okey, sorry. Okey, sini 184, sini 30. Dapatkan sudut yang kecil ini dulu. Sebelum kita buat yang ini, kita kena cari dulu sudut dia. Complete kan? Awak jangan tengok kalau soalan ni, awak jangan tengok soalan lagi. Awak cari apa yang boleh dicari dulu. Okey, ni. Sini 115.84, sini 30, sini berapa? 180 tolakkan dengan kedua-dua tu lah. 30 tolakkan dengan 115.84. Dapat berapa ke atas tu? 34.16. Okey, sekejap cikgu lukis balik. 34 point. Ini 34.16 memang. 4.16. Sini awak ada 115.84. Sini awak ada 30. Sini awak ada 9. Sini awak ada 5. Okey, cikgu sekarang cikgu nak mencari BC ni. Panjang BC ni. Okey, awak nak guna formula apa? Nak guna sin ke cosine? Okey, awak guna sin lah. Cikgu lebih galakkan awak mengguna sin lah. So kita guna sin. Kita nak cari BC kan? BC per dengan sin berapa? .16 lah. BC ni kan beradab dengan yang ni. Okey, sama dengan awak guna apa yang dah diberi. 5 per dengan sin 30. Okey, dapatkan dulu. Ini darab ke sana. So 5 bahagi dengan sin 30 darab dengan sin 34.16. 5.615. 5.68. Banyaknya jawapan. 5 point. Kira balik Nona ataupun Lokman. Mana satu jawapannya? 5 bahagi sin 30 darab dengan sin 34.16. 3.19. Betul cikgu. 5. Tekan balik. Orang lain. Orang lain punya jawapan. 5 bahagi sin 30 dapat 10. Awak jangan bahagi gitu. Awak terus je. 5 bahagi sin 30 darab dengan sin 34.16. Sekaligus je tekan. 5.615. 5.615 kan? 5.615. Gitu. 5.615 itu ialah BC punya panjang. So 5.615. Okey. Sekejap cikgu nak padam ni. Awak dah salin belum? Tak apalah cikgu tak payah padam. Cikgu buat skrin yang terusnya. Sekejap cikgu nak lukis gambar ABD. ABD lah lebih kurang macam tu. Ini A, ini B, ini D. Okey. B ke D. Kalau sini 5.615, B ke D tambah dengan 6. 5.615 tambah dengan 6 dapat apa? 11.615 Sini ialah 11.615. Okey, lagi maklumat yang kita ada. AB 9. Sini 9 lagi. Sudut B tu 30. Sini 30.
Okey. Lagi? Dah, tak ada dah. Okey, sekarang kita nak mencari, sekarang baru kita buat AD, formula cos. So, AD kuasa 2, ini formula cos A kuasa 2 sama dengan, apa dah formula cos tadi? Saya lupa. 2AB A darab D Formula cos A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 Tolak B, 2 BC cos A. B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okay, so B kita ialah 9 kuasa 2 tambah, yang ni tak apa tak kisah awak tertukar. 11.615. Cikgu katakan ini B, ini C lah. Kuasa 2 tolakkan dengan 2 darab B darab C, 2 darab dengan 9 darabkan dengan 11.615 cos 30. Okay, ikut formula dia. Formula dia ialah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. A lah. Ni kita katakan A lah. Okey. Cuba tekan sekaligus kalkulator awak. Maksudnya daripada sini hingga ke sini terus. Sekaligus dia tekan. Jangan tekan sampai sini stop. Jangan. Awak tekan sekaligus. Berapa dapat? 34.848. 34.848. Ini jawapan Arsyad, jawapan orang lain? Sama. Sama So, jawapan kita ialah panjang AB tersebut. Ini soalan nombor berapa tadi? Soalan nombor 5A tu jawapannya ialah panjang AD ialah 34.848 lah. Betul ke? Kejap Bukan kena puncakan ke cikgu? Alamak. Patutlah besar sangat jawapan dia. Ni AD kuasa 2 terlupa pula nak punca. Ni punca kuasa 2 lupa pula. Alamak. Patutlah panjang sangat. Okey. Punca kuasa 2 kan 34.848. Terima kasihlah Arsyad Cikgu tak perasan pula. 5.903. Berapa? 5.903. 5.903 Okey, ni baru betul. Tak macam tak logik je 34 kat sini. Sini 10. Okey. So dekat situ awak dah boleh nampak jawapan awak tak logik tu. 34, sini 10, sini 5, sini 9. Tak mungkin lah. Dia tak mungkin lebih besar daripada 9 ni. Sebab dia lagi pendek kan. Okey, so jawapan kita ialah 5.903 lah. Okey, itu dah memang jawapan yang logik di akal. Okey, seterusnya sudut DAE. Okey, sudut DAE. So dia nak sudut DAE lah. Di sinilah sudut DAE kita. Dekat A ni. Okey, inilah yang kita guna pakai yang dia bagi ni. Okey. DAE, cikgu lukis DAE pula macam ni gayanya. D kat sini, A kat sini, E kat sini. Dia tanya sudut kat sini. Cikgu katakan ini sebagai theta lah. Senang sikit. Okey, AD ni tadi kita dah ada panjang dia kan, jawapan kita yang tadi. Berapa tadi? 5.903. So kita salin balik kat sini. 5.903
AE ada tak? AE dia dah bagi 10. So senang ke jawab. Okay. Jadi luas dia dah bagi 20. Luas segitiga tersebut dia dah bagi bersamaan 20. So formula luas tengah darab A, B, sin C sama dengan 20 lah. Setengah A, B, A darab B darab sudut kepit. Sudut kepit ni memang yang kita nak cari lah di sini ni. Yang terkepit oleh 10 dengan 5.903. So ambil, guna pakai je lah. Masukkan sahaja 10 darab dengan 5.903 darab dengan sin C sama dengan 20. Okey, hilangkan 2 dulu, darab ke sana. Lepas tu bahagi terus dengan nombor ni. Okey. Maksudnya sin C awak akan dapat 20 darab 2. Dapat jawapan bahagikan dengan 59.03. Tak berapa? Berapa dapat? Ini tak perlu ajar lah kan. 20 darab 2, 40. 10 darab dengan 5.903, 59.03. Jadi 40 bahagi dengan 5.903 dapat berapa? 0.68. 0.68. Bunda sangat tu. 0.6776. Betul? Sebab kita nak dapat C lagi ni. Shift sign. Nak dapatkan sudut dia. 42.658. 42.66 darjah lah. Betul? So sudut dia kita dah dapat 42.66 darjah. Kita tengok ada tak logik kat situ. Mungkin lah. Sebab sini 30, sini 42. Okey, lebih kurang sahaja. So kita dah dapat dua-dua ni lah. Itulah antara topik ini. Dah merangkum kepada 3 formula iaitu formula sin macam ni, formula cos macam ini dan formula luas macam ini. Okey, jadi sebenarnya hari ni kita dah ulang kaji ketiga-tiga topik penyelesaian segitiga tu lah. Sebenarnya. Okey, ada masalah lagi tak? Okey, kita tengok satu soalan lagi Soalan nombor 10 ni macam best je. Ni cikgu masukkan je. Kita habis pukul apa? 10.30 kan? Kita buat rehat Dah habiskan nak lewat sikit 11. Taklah sampai pukul 11. Okey, soalan nombor 10 ni. Okey, untuk pengetahuan awak, TSSM awak dia suka soalan-soalan macam ni. Macam ni lah lebih kurang. Kalau nak keluar SPM macam ni lebih kurang lebih kurang macam ini. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan kedudukan 4 buah stesen minyak. Okey, JKLM di sebuah daerah. Cikgu rasa kalau dia keluar stesen minyak, dia akan keluarlah dulu ayat-ayat dia yang atas tu. Okey, semasa musim Covid stesen minyak tidak dibuka. Okey, yang dibuka cuma ada 4 buah stesen minyak. Okey, jadi untuk mengisi minyak kereta, Encik Ali terpaksa berjalan sejauh 65 km. Gitulah, lebih kurang lah soalan dia buat dalam bentuk ayat. Okey, dan mungkin dia akan bagi gambar rajah macam ni lah. Okey, ini simple sangat ni. Dia akan tambah ayat je sahaja, jalan cerita di atas ini. Okey, contoh kalau soalan SPM Okey, ada 4 stesen minyak dibagi JKLM sebuah daerah, diberi jarak JK, jarak J kepada K 40 km. K kepada L 80. L kepada M 65. Sudut JKL
J mana KL 44 darjah. Okey, so kita letak dulu 44 kat sini. JKL. Hitung jarak JKL. Okey, awak jangan tinggalkan benda ni dalam bentuk gini. Jadi awak keluarkan dia menjadi bentuk segitiga. Ada dua segitiga di situ. Dia nak minta JL panjang sinilah. Okey, tak apa, kita keluarkan dulu. Kalau awak tak keluarkan dia, awak tak nampak sebenarnya. Okey, okey, lebih kurang macam ni lah gambar rajah dia. Sini K, sini J, sini M, sini L. Oh salah. J dengan L bersambung tak sambung pula. Lebih kurang macam tu lah. Sini dia bagi 65, sini dia bagi 40, sini dia bagi 44 darjah, sini dia bagi 80. Dia tanya jarak JL. Okey, sebelum awak dapat jarak JL tu, awak kena dapatkan sudut dulu ni. Okey. Kalau dia tanya awak jarak JL, okey, awak abaikan dulu soalan dia tu. Okey, cikgu andaikan benda ni cikgu padam. Okey. So sekarang cikgu ada sudut satu. Tak boleh padam Nak guna formula sin boleh tak ni? Macam tak boleh kan? So JL ni panjang. Satu panjang yang nak dicari. Ada dua lagi panjang kat sini. So 3 panjang 1 sudut. Itu formula apa tu? Untuk apa tu? Cos kan dia kata. Kalau 3 panjang, awak ada 3 panjang 1 sudut, itu kita akan gunakan formula cos. Okey, dan formula cos yang mana akan berada di depan adalah yang ada sudut tu. Okey, 44 ni. So JL tu akan berada di depan lah. JL kuasa 2. Kita akan guna formula cos tadi. Iaitu 40 kuasa 2. Ambil segitiga ni JKL sahaja. Yang ni abaikan. Okey, 40 kuasa 2 tambah 80 kuasa 2 tambah B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC tolak 2 darab dengan 40 darab dengan 80 darab dengan cos 44. Okey, sama macam tadi. Tekan sekaligus. Cuba tekan. Berapa dapat? 3396.225. Lima. Betul tak Syah?
Okey, sorry terkeluar sekejap. Betul tak Syed? 58.28. Betul. Betul Okey. Sorry, internet lost sekejap. Okey, seterusnya ini soalan A1 Roman. Soalan A2 Roman, sudut JML. Sudut JML. Di sinilah dia nak sudut di sini. Di atas sini. So, ini kita dah dapat. Kita tulis dekat gambar rajah. Senang sikit kita nak. Ni. Dia nak sudut yang atas. Okey, sudut yang atas. Jadi, kita guna segitiga yang besar lah. JML. Okey, kita gunakan segitiga KML. Awak abaikan garisan ini. So, dia nak sudut theta di sini kan. So, cikgu pun guna formula. Biasanya soalan dia akan guna formula cos ni cuma sekali je. Yang lain dia akan gunakan formula sin lah. Sin theta per dengan apa berhadap dengan dia? Per dengan 80. Besar 80. Sama dengan sin 44 per dengan 65. per dengan berapa? 65 sebab dia menghadap ni. Dia menghadap rumus sin ni dia menghadap tu. Okey, so sin theta sama dengan sin 44 bahagi 65 darab dengan 80. Theta, sin inversekan jawapan awak ini. Dapat apa? (0.85). Sin inverse dah? Dah sin inverse belum? 58.76. 58.76 darjah lah. Sudut JML tersebut. Sudut JML tersebut ialah 58.76. Dah siap lah. Okey. Luas kawasan KLM. KLM. Luas kawasan. Okey. KLM. Okey. Yang besar ni lah. Okey. Awak dah ada. Sudut kat sini dah ada. Sudut kat sini dah ada. Tapi sudut kat sini tak ada. Kita ada panjang sini, kita ada panjang sini. Tapi kita tak ada sudut kepit dia. Macam mana nak cari sudut sini? Ni yang cikgu hitamkan ni. Sudut sini dah ada kan tadi? 58.76. Sini dah ada 44. Macam mana nak dapat sini? Tolak lah. 180 tolak 58.76. Tolak lagi 44. Dapat berapa sudut S tu? Berapa? Betul, 77.24. Betul Betul tak Syed? 180. 180 tolak 58.76 tolak 44 sama dengan 77.24, betul? Betul. Okey. Jadi nak cari luas kawasan ni setengah darabkan dengan 1/2 darabkan dengan 65 darabkan dengan 80 darab setengah AB sin C kan? Sin sudut 77.24 lah. Dengan AB sin C. Formula luas segitiga. So cuba kira 65. Dapat 2535.79. 2535.79.
2535.79. Okey, bagus. 2535.79 lah. Luas dia. Okey, so awak akan dapat 2535.79. Itu yang B punya. Okey, manakala untuk soalan B. Soalan 3 Roman dah siap. Tanpa melakukan pengiraan, tentukan stesen minyak yang paling jauh dari stesen minyak K. Stesen minyak K kat sini. Stesen minyak yang paling jauh dengan stesen minyak K. Stesen minyak mana agak-agak? Paling jauh dengan K. Tadi sini dia bagi 80. Sini 65. Sini 40. So mana yang paling jauh dengan K? Dia kata tak payah kira. Tapi yang paling jauh secara logiknya. Jawapan. Sudut kat sini 44. Kalau sudut kat sini 77.24. Sini 58 baru 80. Jarak dia. Kalau ini 77. Maksudnya yang paling jauh dengan K ialah M lah. Logik kan? 77, 58 dah 80. So paling jauh dengan dia ialah stesen minyak M. Boleh? Boleh. Okey. Jika sebuah kereta bergerak di sepanjang KL, okey. Hitung jarak terdekat kereta itu dari stesen minyak M. Okey, dia bergerak di atas jalan raya ini. Tapi dia nak jarak terdekat dengan M. Maksudnya garis yang menegaklah dengan M tersebut. So, bagaimanakah kita nak mengiranya? Okey, macam mana kita nak kira? Sudut kat sini ada ni. Sudut kat sini 77.24. Jarak ni suruh kira 65 ada sini 90. Kita buat sudut tepat lah dengan dia 60. Okey, cuba kita guna formula sin juga. Sekejap saya kecilkan sikit. Maksudnya macam ni. Sini 77.24. Sini 65. Sini 90. Sekarang kita nak cari sini. So situ per dengan sin 77.24 sama dengan 65 per dengan sin 90. So yang itu sama dengan 65 bahagi dengan sin 90 darab dengan sin 77.24. Cuba kira dapat berapa? Enam puluh 63.33. 39 kan? 63.394 kan?
63.4 lah. 63.40 lah kalau kita bundarkan. 63.40 kilometer. Logik tak? Okey, logik lah sebab sini 65, sini 63 sebab jarak terpendek dia. Okey, boleh kita potong dua dia. Jadikan dia tegak lah sebab dia kata dia bergerak di sini keretanya. So jarak yang terdekat adalah perpenjuru dia lah. 90 darjah. Kita tak ubah nilai dia ni. Ini tetap 77, sini tetap 65. Jadi kita kena cari jarak kat sini. So itu adalah soalannya. Ini ni cikgu rasa soalan ni 10 markah ni. Kalau keluar bahagian C ataupun bahagian B. Okay, bahagian B tak selamat lah awak kena jawab. So paling-paling awak boleh faham tak soalan ni? Okay, ini dah menjurus kepada semua soalan penyelesaian segitiga rasanya. Soalan nombor 10 ni. Okay. Itu biasanya soalan situasi semasa lah. Dia akan buat soalan situasi semasa biasanya. Kita kan sekarang dalam musim COVID kan. Stesen minyak pun banyak yang tutup. Okay. Salah satu kemungkinan besar yang dia akan buat soalan adalah soalan yang macam ni lah. So dia akan buat jalan cerita, dia akan buatlah sini jarak-jarak. Okay. Tapi jalan pengiraan kita tetap samalah. Kita menggunakan 3 formula iaitu formula. Sekejap ni cikgu share balik nak buat rumusan ni. Iaitu formula segitiga. Okay, 3 perkara yang awak kena ingat. Bab 9 ni, form 4 awak. Petua sinus. Itu formula dia A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dan dalam soalan biasanya SPM, petua cos ni kita akan guna paling-paling sekali. Okay. Paling-paling sekali kita akan gunakan petua cos ni. Formula petua sin ni biasanya untuk soalan kita gunakan formula sin lah iaitu 2 panjang 2 sudut. Daripada 4 ni dia akan kosongkan salah satu. Okey, awak tengoklah apa maklumat yang diberikan. Formula cos 3 panjang 1 sudut. 3 panjang 1 sudut boleh guna formula cos. Okey, daripada 4 perkara dia akan kosongkan salah satu juga. Formula luas segitiga setengah AB sin C. Okey, 2 panjang 1 sudut yang dikepit. Okey, 2 panjang 1 sudut yang dikepit oleh panjang tersebut. Okey. Ataupun rumus Heron. Okey, ni jarang-jarang kita gunalah. Kalau tak boleh guna ni luas ini, kita gunalah rumus Heron. Rumus Heron ni panjang sedikit. Awak kena hafal lah. Saya rasa tidak disediakan ataupun tak tahulah disediakan tidak dalam formula awak. Okey. Tapi formula cos ni ada. Formula sin cikgu tak pasti. Hafal lah kalau boleh. Okay, itu sahajalah bab 9 kita. Okay, sedikit sebanyak kita ulang kaji lah. Soalan selebih-lebihnya tu awak tengoklah buku teks awak pinjam ke, awak ambil internet ke. Soalan buku teks digital kan banyak sekarang. Okay. Tadi cikgu tak rekod ni? Rekod. Record let's stop recording.